Selamat malam, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Perak Aman Jaya saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Saya Henry Benson Anak Bungai, selaku moderator kita pada hari ini. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita yang hadir pada hari yang mulia ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kata orang tak kenal maka tak cinta. Maka eloklah kita berkenal dengan ahli panel kita yang hadir pada hari ini. Panel pertama kita diberi nama Nurul Amirah binti Jabti. Sudah tentu, beliau penuh dengan ilmu di dada. Apa khabar saudari? Kabar baik. Alright. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua ialah saudari Fatin Farhana Fariha binti Rajali. Namun, kecil-kecil cili padi, segala idea yang dilontarkan semestinya bernas. Apa khabar saudari? Kabar baik. Okey, kita bergerak ahli panel kita yang ketiga ialah saudara Muhammad Fadul Hisham bin Johari. Beliau sentiasa tegas dalam pendiriannya. Apa khabar saudara? Ya, kabar baik. Terima kasih saudari. Seterusnya, panel kita yang keempat pula ialah saudari Siti Zulaika binti Daud. Apa khabar saudari? I'm good, thank you. Good, thank you. Okey. Seterusnya, perkenalkan ahli panel keenam kita iaitu minta maaf, ahli panel kita yang kelima iaitu Muhammad Azizi Azri bin Muhammad Arif. Apa khabar saudara? Kabar baik, alhamdulillah. Seterusnya memperkenalkan ahli panel keenam iaitu saudara Abu Salim Rehan bin Abu Kasim. Apa khabar saudara? Baik, saudara. Okay. Ahli panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian, topik forum kita pada hari ini ialah nasib golongan miskin bandar ketika COVID-19. Terlebih dahulu, izinkan saya mengulas serba sedikit tentang topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Umum mengetahui bahawa wabak penyakit COVID-19 ini telah pun melanda seantero dunia baru-baru ini ataupun pada masa ini. Wabak penyakit ini telah memaksa ramai negara untuk mengambil langkah drastik demi mengekang penularan wabak dengan memperkenalkan perintah kawalan pergerakan di setiap negara. Di Malaysia misalnya, kita telah pun melalui pelbagai jenis perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Terdapat beberapa fasa perintah kawalan pergerakan yang digunakan yang berlangsung dari 18 Mac 2020 sehingga 31 Ogos 2020, iaitu selama 5 bulan 13 hari. Okay, baiklah. Kita lihat pada fasa yang pertama yang berlangsung dari 18 Mac sehingga 31 Mac 2020. Fasa kedua pula bermula 1 April sampai 14 April, manakala fasa ketiga pula bermula dari 15 April ke 28 April 2020 dan seterusnya fasa keempat 29 April ke 13 Mei. Namun pada 13 Mei pula sehingga 9 Jun, iaitu pada fasa kelima, perintah kawalan pergerakan bersyarat diperkenalkan. Okay, pada saat ini hanya sektor-sektor yang penting sahaja dibenarkan beroperasi. Dan fasa ke-6 pula adalah bermula dari 10 Jun hingga 31 Ogos, iaitu sekarang yang dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Hadirin sekalian, kalau dilihat dalam tempoh 5 bulan ini, banyak sektor-sektor yang terjejas teruk akibat pengenalan PKP ataupun PKPB dan PKPP. Ramai orang telah kehilangan punca pendapatan misalnya. Namun, tujuan forum kita pada hari ini adalah untuk membincangkan nasib yang dihadapi oleh golongan miskin bandar ketika COVID-19 yang melanda. Oleh itu, marilah kita mengupas isu ini dengan lebih mendalam. Okey, kita tanya kepada pendapat panel yang pertama. Panel pertama, apakah pendapat beliau berkenaan isu ini? Silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mengupas sedikit tentang nasib golongan miskin bandar semasa COVID-19. Penularan wabak COVID telah menyebabkan pendapatan golongan miskin telah terjejas. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat keluar untuk mencari rezeki setelah Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Selain itu, golongan ini semakin terjejas apabila berlakunya pemecatan pekerja oleh sebilangan premis yang gagal beroperasi dan mengalami kerugian semasa COVID-19. Oleh itu, golongan ini hilang punca pendapatan dan terbeban untuk menyara keluarganya.
Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Itu adalah pandangan ahli panel kita pertama berkenaan topik forum kita pada hari ini. Seterusnya kita beralih kepada panel kedua. Apakah pendapat beliau berkenaan isu ini? Silakan panel kedua. Panel kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator. Pada pendapat saya, COVID-19 bukanlah satu isu kesihatan semata-mata, tetapi ia turut juga mendatangkan implikasi kepada ekonomi dan telah memberi kita gambaran sebenar ketidaksamarataan pekerjaan dan pendidikan yang berlaku di Malaysia. Golongan B40 ataupun golongan berpendapatan rendah boleh dikategorikan dalam kategori golongan miskin. Lantaran daripada isu COVID-19 ini, golongan B40 ini merupakan antara kumpulan yang terkesan teruk sepanjang penularan pandemik ini. Realitinya, kumpulan B40 sudah terbeban dengan kos sara hidup yang kian meningkat dan pandemik COVID-19 ini telah menambahkan lagi kegelisahan mereka terhadap isu-isu ekonomi seperti jaminan pekerjaan dan pembangunan pendidikan anak-anak mereka. Di Malaysia, dianggarkan seramai 2.8 juta isi rumah B40 dengan pendapatan rumah bulanan sebanyak RM4,360 ke bawah. Kadar miskin Malaysia secara relatifnya dianggarkan 16 hingga 20% dengan anggaran pendapatan bawah RM3,000 sebulan dan 9% mempunyai pendapatan kurang RM2,000 sebulan. Berdasarkan laporan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 iaitu RMK ke-11, sebanyak 60% pendapatan isi rumah B40 dibelanjakan bagi keperluan asas dan utiliti. Secara mudahnya, setiap RM10 yang mereka perolehi, RM6 dibelanjakan bagi keperluan asas. Maka bagaimanakah golongan B40 ini boleh menjalani kehidupan normal semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP sekiranya pendapatan mereka terjejas dan tidak mampu membelanjakan untuk barangan asas? Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO menganggarkan jumlah pengangguran dunia akan meningkat sebanyak 24.7 juta orang sekiranya situasi COVID ini kian memburuk. Oleh itu, pekerja yang berkemahiran dan bergaji rendah terdedah dengan risiko pengangguran. Disebabkan pasaran pekerjaan Malaysia didominasi hampir 60% golongan pekerja berkemahiran rendah seperti ini, maka pekerja isi rumah B40 juga terdedah kepada risiko kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Golongan paling kesan sekali ialah golongan pemuda dan graduan B40. Laporan Bank Negara Malaysia 2015 menyatakan kadar pengangguran paling tinggi dicatatkan oleh graduan daripada isi rumah berpendapatan bawah RM3,000 iaitu antara 26 hingga 35%. Jika dibandingkan graduan isi rumah berpendapatan atas RM5,000 iaitu 14.4%. Kebarangkalian kadar pengangguran anak muda di Malaysia akan meningkat selepas COVID-19 ini melebihi 12%. Selain daripada aspek ekonomi pula, penutupan sekolah kerana PKP turut memberikan kekurangan kepada pembangunan pendidikan kanak-kanak miskin dan B40. Kekurangan bahan bacaan dan akses pendidikan menggunakan teknologi menyebabkan anak-anak B40 akan ketinggalan dalam kemajuan pendidikan, khususnya di kawasan luar seperti Sarawak dan Sabah. Berbeza pula dengan anak-anak kumpulan kelas ekonomi M40 dan T20, kemudahan pendidikan dalam talian iaitu platform digital dan kelengkapan bahan bacaan dapat membantu pembangunan pendidikan anak-anak mereka sewaktu PKP ini. Oleh itu akan berlaku satu jarak kesukaran untuk melengkapkan kerja sekolah dalam kalangan anak-anak miskin dan B40 kerana kekurangan akses internet dan teknologi. Dianggarkan hampir 40% remaja tidak mempunyai bahan bacaan ini daripada ibu bapa yang mempunyai pendidikan rendah. Risiko anak-anak B40 untuk berhenti sekolah dan tercicir dalam pendidikan amatlah tinggi
sekiranya keluarga mereka berhadapan dengan masalah ekonomi akibat COVID-19 ini kerana tidak mampu menanggung pendidikan mereka. Justru itu, kerajaan haruslah melihat perspektif baru dalam menyelesaikan ketidaksamarataan ekonomi ini agar ia tidak memberi kesan kepada pekerjaan dan pendidikan isi rumah B40. Cabaran sebenar sekarang adalah perancangan untuk memastikan jurang ketidaksamarataan ini tidak melebar dengan lebih buruk selepas COVID-19 mula reda. Sekian saja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih panel kedua. Okey, sekarang kita pendengarkan pula pendapat ahli panel ketiga kita berkaitan dengan isu ini. Dipersilakan panel ketiga. Ya, terima kasih pada moderator. Menurut pandangan saya berkenaan situasi penularan pandemik COVID-19 ini, saya lihat kesannya bukan saja kepada fizikal, malahan turut melibatkan kesan kepada mental rakyat, terutamanya golongan yang berada dalam kategori B40. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yakni PKP yang telah dijalankan baru-baru ini, ramai yang terkesan apabila hilang pekerjaan, tempat tinggal dan mengalami tekanan hidup dan pemisahan sosial yang juga menjadi pencetus utama masalah kesihatan mental. Hal ini kerana dikatakan golongan B40 yang mengalami kesan emosi, terutama apabila mereka ni telah kehilangan pekerjaan dan mempunyai tanggungan. Sedikit sebanyak akan menjejaskan emosi mereka dan menyebabkan mereka boleh mengalami depresi yang bertindak mengganggu mental mereka. Faktor ini juga didorong dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dijalankan, yang telah menyebabkan mereka ni terpaksa duduk di rumah menghadapi masalah mereka tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi untuk mengukuhkan lagi hujah yang mengatakan PKP semasa COVID-19 ni mendatangkan kesan terhadap mental, terutama golongan B40 ni, kita boleh kaitkan dengan keganasan rumah tangga kerana menurut laporan dikatakan keganasan rumah tangga dilaporkan sebanyak 353 kes semasa PKP dijalankan. Hal ini menunjukkan bahawa COVID-19 juga mampu mendatangkan kesan kepada mental rakyat Malaysia, terutama golongan B40. Kerana keganasan rumah tangga merupakan salah satu keganasan yang berpunca daripada masalah kesihatan mental. Dan ini menunjukkan COVID-19 mampu mendatangkan kesan mental kepada golongan B40 sambil didorong oleh faktor luaran berkaitan seperti pengangguran mereka dan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh golongan ini. Sekian sahaja pendapat saya. Terima kasih. Okey, sama-sama panel ketiga. Okey, seterusnya kita menjemput panel keempat kita untuk mengkongsikan pendapatan beliau berkaitan dengan topik kita pada malam ini. Silakan panel keempat. Okey, terima kasih kepada moderator dan panel-panel yang lain. Okey, seperti yang dapat kita lihat, COVID-19 ini dia telah memberi impak yang besar kepada negara, tapi bukan juga kepada negara, malahan kepada manusia itu sendiri, kepada penduduk Malaysia, terutamanya kepada golongan miskin bandar. Okey, kalau kita dapat lihat, miskin bandar ni dia adalah merupakan individu yang duduk di bandar yang dia kekurangan dari segi keperluan. Tapi dengan kehadiran COVID-19 ni dia telah menyebabkan mereka golongan bandar yang berpendapatan rendah yang dirujuk sebagai B40 yang merupakan kumpulan yang terkesan teruk dalam tempoh ini. Realitinya kumpulan B40 ini sudah terhubung dengan kos sara hidup yang kian meningkat, dan pandemik COVID-19 ini dia telah menambahkan lagi kegelisahan mereka akan isu-isu ekonomi seperti jaminan pekerjaan dan pembangunan pendidikan anak-anak mereka. Lepas itu kita juga dapat lihat pandemik COVID-19 ini ataupun lockdown dia telah melumpuhkan ekonomi. Ya, pasca COVID-19 ini juga dia telah menyebabkan ramai penduduk bandar yang itu sendiri, yang miskin bandar, dia telah diberhentikan kerja sebab kita tahu COVID-19 semua perusahaan ditutup. Seperti baru-baru ini kita melihat isu yang mana penduduk bandar, terutama yang golongan yang berkemampuan pun memprotes kenapa mereka tidak dibenarkan untuk membuka punya perusahaan. So, sedangkan individu yang berkemampuan pun menyatakan ketidakpuas hatian mereka, bagaimana lagi dengan individu-individu miskin bandar nih yang kita sendiri tahu mereka ini kekurangan. Lepas itu kalau kita dapat lihat disebabkan oleh COVID-19 ini berlaku pembuangan ataupun pemberhentian oleh majikan.
So secara tuntasnya saya mau beri kesimpulan bahwa hasil daripada wabak ni kita dapat melihat bahwa kebangkitan golongan miskin baru ataupun golongan miskin yang berbeza. So COVID-19 ini juga dia telah menjadi saksi kepada ketidakseimbangan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. So, lepas tu kita juga, lepas tu saya ada terbaca satu laporan melalui Pertubuhan Buruh Antarabangsa PBB yang dia menyifatkan pandemik COVID-19 ini sebagai krisis global terburuk sejak Perang Dunia Kedua dan dianggarkan lebih daripada 2 bilion orang bekerja dalam sektor tidak rasmi di seluruh dunia. Kebanyakan mereka akan terjejas. Dan sudah tentu golongan miskin bandar ni mereka lah terutamanya golongan yang akan terjejas. Okey, sekian itu daripada saya. Terima kasih. Okey, sama-sama panel keempat. Seterusnya panel kelima. Apa pula pendapat beliau berkaitan dengan isu ini? Dipersilakan panel kelima. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Ya, memang benar kita dapat lihat penularan COVID-19 ni menjejaskan, terutama dalam akses pendidikan bagi golongan miskin bandar. Okey, kesan yang diterima ni kita dapat lihat terkesan kepada anak-anak mereka yang terdapat di kawasan bandar yang untuk mendapatkan akses pendidikan. Jadi, penularan wabak COVID ni telah menyebabkan sekolah-sekolah di setiap bandar ditutup. Seperti mana yang dikatakan oleh panel kedua kita bahawa penutupan sekolah telah menyebabkan golongan miskin bandar ni, anak-anak mereka tidak mendapat akses pendidikan kerana kekurangan akses internet dan teknologi. Jadi dengan ini ia dapat menjejaskan pendidikan kepada golongan miskin di bandar. Terima kasih. Okey, sama-sama panel kelima begitu ringkas tapi padat dengan ilmu-ilmu yang amat berguna untuk kita semua. Seterusnya panel ke-6, apa pula pendapat beliau berkenaan dengan isu ini? Dipersilakan panel ke-6. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Seterusnya saya akan membahaskan mengenai golongan miskin bandar, apakah nasib mereka. Ya, sememangnya benar perkongsian daripada ahli-ahli panel yang lain. Sepanjang PKP ataupun sepanjang COVID-19 ini merebak, kita dapat melihat golongan-golongan miskin bandar ataupun golongan B40 mengalami masalah kesulitan untuk meneruskan hidup. Golongan miskin bandar ini terutamanya adalah golongan yang berimigrasi daripada luar bandar ke bandar untuk memenuhi peluang pekerjaan. Namun demikian, akibat daripada pandemik COVID-19 ini, ia mempengaruhi peluang pekerjaan. Sebagai contoh, dalam masa COVID-19 ini banyak syarikat yang membuang pekerja. Sebagai contoh, syarikat AirAsia yang menyatakan bahawa mereka akan memberhentikan 300 pekerja. Dan daripada satu laporan, iaitu daripada Pertubuhan Buruh Antarabangsa, menjangkakan krisis COVID-19 akan meningkatkan kadar pengangguran terutama dalam sektor perkhidmatan termasuk sektor informal. Jadi bagaimanakah nasib kehidupan golongan miskin bandar ini? Yang kebanyakan golongan miskin bandar ini merupakan golongan yang melakukan kerja kilang atau kerja persendirian seperti di jalanan dan sebagainya. Oleh sebab COVID-19 ini, mereka tidak dapat bekerja atau pendapatan harian mereka terjejas. Jadi secara tuntasnya, golongan ini dikenali sebagai the new poor, yang mana golongan ini diberhentikan daripada bekerja. Jadi nasib mereka akan terjejas, pendapatan mereka akan terjejas. Nasib golongan ini juga mengalami tekanan kerana harus membayar kos sara hidup yang tinggi di bandar. Jelas terlihat bahawa nasib golongan miskin bandar ini jelas sekali sememangnya terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih panel ke-6. Seterusnya kita menjemput panel ke-7 kita untuk menyuarakan pendapat beliau. Dipersilakan panel ke-7. Terima kasih saudara moderator.
isu penularan COVID-19 ini memang banyak mendatangkan kesan buruk terhadap golongan miskin bandar atau B40 seperti hilang pekerjaan, pendapatan terjejas dan sebagainya. Dan perkara ini pun telah dibincangkan oleh ahli-ahli panel lain dan kita lihat memang ia memberi kesan yang mendalam kepada golongan ini. Namun, tahukah saudara-saudari bahawa nasib golongan miskin bandar atau B40 ketika COVID-19 ini sebenarnya terjaga dan dilindungi oleh kerajaan? Kenapa saya kata demikian? Kerana Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Rashid telah mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin yang menyediakan suntikan dana sebanyak 250 bilion. Pakej yang diumumkan ini melindungi kebajikan semua golongan iaitu golongan B40, M40 dan peniaga sektor perusahaan kecil dan sederhana KNS. Daripada jumlah tersebut, hampir 128 bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat. Dan pemberian ini adalah secara one-off. Jika kita perhalusi lagi, kumpulan B40 adalah antara penerima bantuan terbesar dalam pakej prihatin kerajaan. Golongan B40 ini diberi perhatian khusus disebabkan pendapatan mereka yang terhad dan kecil dan mempunyai kecenderungan tinggi untuk tergelincir dalam kumpulan rentan keuangan. Pakej prihatin ini akan menyediakan bantuan segera untuk meringankan beban yang ditanggung oleh semua golongan, terutamanya golongan miskin bandar yang terkesan kerana Perintah Kawalan Pergerakan. Jumlah bayaran yang akan diterima oleh golongan ini adalah sebanyak 1,600 bagi isi rumah yang berpendapatan bulanan 4,000 ke bawah dan 1,000 yang akan dibayar pada bayaran 1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan 600 akan dibayar pada bulan Mei. Keperitan yang dihadapi oleh golongan B40 di kawasan bandar, terutamanya mereka yang tinggal di projek perumahan rakyat dan perumahan awam juga dapat dikurangkan. Ini kerana kerajaan bersetuju untuk memanjangkan pengecualian bayaran sewa PPR selama 6 bulan dengan jumlah kos sebanyak 3 juta yang ditanggung oleh kerajaan. Pengecualian pembayaran sewa ini melibatkan 3,633 unit PPR disewa atau transit di bawah pengurusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pengecualian ini mengurangkan bebanan kos yang ditanggung oleh golongan B40 di bandar ketika penularan COVID-19. Bantuan prihatin terutamanya golongan tuan ini, pengguna domestik dengan bil elektrik sebulan kurang RM77 atau penggunaan bawah 300 kWh akan menikmati bekalan elektrik percuma selama 3 bulan. Pengguna yang terbabit akan mendapat bekalan elektrik percuma bagi bulan April, Mei dan Jun yang akan dikreditkan ke bil pengguna pada Julai dalam bentuk ribat. Bagi pengguna domestik pula yang menggunakan elektrik lebih 30 kWh sebulan pula akan menerima potongan bil sebanyak RM231 iaitu 77 sebulan bagi bulan April, Mei dan Jun 2020. Dan bayaran ini juga akan dikreditkan semula dalam bil Julai. Oleh itu, golongan miskin bandar ketika penularan COVID ini sebenarnya terjaga dan dilindungi oleh kerajaan menerusi pelbagai pakej bantuan yang diumumkan oleh kerajaan. Okey, itu saja pengongsian saya dan terima kasih. Okey, terima kasih panel ketujuh. Baiklah, sudah terang lagi bersuluh bahawa wabak penyakit COVID-19 ini mendatangkan pelbagai kesan yang negatif terutamanya kepada golongan miskin bandar, dan hanya panel ketujuh sahaja yang kita lihat dia membawa kepada agak kelebihan kepada nasib golongan miskin di bandar ini. Nampaknya masa sangat mencemburui kita. Tanpa kita sedari, kita sudah pun sampai ke penghujung program. Saudara dan saudari sekalian, sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua 7 ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa untuk memberikan pendapat mereka yang bernas dan jitu berkaitan topik kita iaitu nasib golongan miskin bandar ketika COVID-19. Kalau ada kekurangan sepanjang forum ini berlangsung, saya memohon maaf dari hujung kaki sampailah ke hujung rambut. Yang kuret itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih.